Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلى سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى أنية من شئنا مربي روحنا وإلى والدينا ومعلمينا وذوي حقوق واجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخا. صدق الله العظيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama tingkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kita nikmat kehidupan, nikmat bangun daripada tidur. Kan? Allah Subhanahu wa taala telah matikan kita, telah tidurkan kita pada malam hari. Dan Allah SWT ahyana, Allah Ta'ala telah bangunkan kita, Allah SWT hidupkan kita.
Ba'dama amatana, selepas Allah SWT matikan kita malam tadi, selepas Allah Ta'ala tidurkan kita malam tadi. Wa ilaihin nusyur, kepada Allah suatu masa nanti kita akan dikembalikan, kita akan dibangkitkan. Inna lillah, sesungguhnya kita daripada sisi Allah, daripada kepunyaan Allah, daripada ciptaan Allah. Allah yang adakan kita di atas muka bumi di saat ini. 100 tahun yang sebelum ini kita tak ada. Kalau umur kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau 100 tahun sebelum ini, jadi kita semua tak ada atas muka bumi. Dan insya-Allah selepas 100 tahun yang akan datang, kalau 20 jadi 120, 30 130, 40 tahun 140 tahun, 60 tahun tambah 100 tahun jadi 160 tahun. Agak-agak kita ada lagi tak? Umumnya kita tidak ada lagi. Inna lillah, sesungguhnya kita ni daripada sisi Allah, kepunyaan Allah, dihantar oleh Allah, dihidupkan oleh Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan insya-Allah suatu saat nanti kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Maka hadirin sidang Jumaah, penonton yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama tingkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan seluruh kemampuan kita, dengan memberikan seluruh masa kita, seluruh hidup kita, seluruh nyawa kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Bukan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang main-main, yang biasa-biasa. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjaya, yang bahagia dunia dan akhirat. Kalau kita tak berjaya pun, kita tetap hamba Allah juga. Kalau kita tak bahagia pun, kita tetap juga hamba Allah. Jadi hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sedang penonton, marilah kita sama-sama tingkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan seluruh panca indera kita. Mulut kita laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larangkan daripada mulut kita. Mata kita menggunakan setiap perkara yang disukai, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga mata kita daripada melihat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita gunalah dengan sesungguhnya mendengar daripada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jagalah dengan betul-betul telinga kita daripada mendengar perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita, jasad kita jaga sungguh-sungguh. Hati kita jaga sungguh-sungguh daripada perkara yang dilarang oleh Allah. Jaga sungguh-sungguh hati kita untuk melaksanakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimulakan Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau An-Nur, seterusnya hadirin, hadirat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menggunakan masa kita pada hari ini. Kita kumpul-kumpul di dalam satu majlis di dalamnya menyebut nama Allah, menyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hari ini kita sambung kitab pengajian kita, kitab Hayatus Sahabah, kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kenapa kita baca kisah sahabat? Kenapa kita mendalami, menceritakan kisah sahabat? Kerana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah manusia, adalah kaum, adalah golongan yang telah berjaya di dunia lagi sebelum mereka berjaya di akhirat. Dalam Quran Allah SWT berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah redha kepada mereka
dan mereka para sahabat telah redha kepada Allah. Subhanallah. Dalam Quran Allah Ta'ala ceritakan sahabat fulan, sahabat fulan, sahabat fulan. Dalam hadis Nabi ceritakan 10 orang dijamin syurga. Dalam hadis Nabi dengar tapak kaki sahabat di dalam syurga. Itu maksudnya ahli syurga. Nabi beritahu, kamu ni pemuda di dalam syurga, kamu ni pemudi, ketua pemudi di dalam syurga. Banyak sahabat-sahabat, bahkan umumnya seluruh para sahabat mendapat berita gembira daripada Allah dan Rasul tentang kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat. InsyaAllah hari ini kita bacakan akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum. Akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam bab haya'u ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab sifat malu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini sebenarnya kita kena belajar. Sepatutnya kita malu macam mana, bagaimana perlu malu, dan perlukah malu untuk sekian-sekian perkara ini, dan apa kesan daripada sifat malu, dan apa kesan apabila kita tidak malu. Allah. Tuan-tuan, kalau kita melaksanakan perintah Allah, jangan sampai kita rasa malu lah orang nampak kita laksanakan perintah Allah. Ini malu yang tak dibenarkan. Malu tutup aurat, malu solat berjemaah, malulah nak pergi umrah, malulah nak pergi haji, malulah nak infak, malulah nak bayar zakat, malu untuk melaksanakan perintah Allah. Ini malu yang bukan dibenarkan dalam agama. Untuk melaksanakan perintah Allah tak perlu malu. Dan kalau kita makan tak malulah. Tapi melaksanakan perintah Allah kalau malu, ini bukan daripada bahagian-bahagian malu yang dituntut. Kan? Adapun malu yang dituntut adalah malu untuk melaksanakan kemungkaran. Kan? Malu buka aurat, perempuan buka tudung, malu. Lelaki pakai seluar pendek, malu. Kan? Malu pergi tempat-tempat yang tak bagus, malu laksanakan kesalahan ini, malu laksanakan kesalahan ini. Itu malu yang dituntut. Adapun malu yang tak dituntut, ini kadang-kadang perlu kita bermuzakarah, bermuhasabah. InsyaAllah kita baca satu kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat malunya. Haya'u ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi haya'i Utsman radhiyallahu anhu. Akhraja Ahmad an Sa'id bin al-As radhiyallahu anhu anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Utsman radhiyallahu anhuma haddathahu anna Abu Bakr radhiyallahu anhu ista'dana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un 'ala firashihi labisun mirta Aisyah wa huwa kisa'un min rasul fa'idna li Abi Bakr wa huwa kadhalika faqada ilayhi hajatahu thumma insarafa. Qala Utsman thumma ista'dhantu alayhi fajalasa. Fasta'dana Umar radhiyallahu anhu fa'adina lahu wa huwa ala tilka al-halati faqada ilayhi hajatahu thumma insarafa. Qala Utsman thumma ista'dhantu alayhi fajalasa wa qala ijma'i alayki thiyabaki faqadaitu ilayhi hajati thumma insaraftu. فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لا أراك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة لا يبلغني إلي حاجته. قال الليث وقال جماعة الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. ورواه مسلم. Subhanallah. Tuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu yang kita belajar daripada sifatnya malu
Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikeluarkan daripada Imam Ahmad daripada Sayyidina Sa'id bin Al-As radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dibawa oleh seorang sahabat namanya Sa'id. Sahabat Sa'id ini berkata, sesungguhnya Sayyidatina Aisyah dan Sayyidina Osman menceritakan kisah ini. Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar satu ketika telah meminta izin untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa muttaji'un ala firashihi labisun mirqa Aisyah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, satu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta izin untuk berjumpa dengan Nabi, ziarah Nabi, dan untuk menyelesaikan beberapa hajatnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar telah meminta izin, beri salam, meminta izin untuk jumpa Nabi. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah beritahu pada Nabi, dan Nabi telah izinkan. Nabi kata, bagi suruh Abu Bakar masuk, jemput Abu Bakar masuk. Dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar mahu menziarahi Nabi, mahu bertanya beberapa urusan, menyelesaikan urusan dan hajat Sayyidina Abu Bakar. Dalam keadaan Nabi ini dalam keadaan tidak berpakaian dengan sempurna. Dalam riwayat kata hanya memakai kain menutup daripada pinggang ke bawah dengan selai kain. Maksudnya dalam keadaan pakaian yang tidak sempurna. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta izin untuk berjumpa dengan Nabi, menziarahi Nabi, dan ada beberapa hajat yang ingin diselesaikan. Tapi Nabi di dalam rumah dalam hal keadaan tidak memakai pakaian yang sempurna. Maksudnya sebahagian badan Nabi tidak berpakaian. Maka Nabi SAW beritahu pada Aisyah, izinkan Sayyidina Abu Bakar masuk. Dan Sayyidina Abu Bakar masuk dalam keadaan hal Nabi itu macam tu juga. Nabi kekal dalam keadaan tidak menyempurnakan pakaiannya. Nabi dalam keadaan tak pakai baju, Nabi kekal dalam keadaan demikian. Maka Sayyidina Abu Bakar telah masuk berjumpa Nabi. Nabi kekal dalam keadaan berpakaian demikian. Baju tidak sempurna pakai, kan? Baju tak pakai, panas kan? Kipas tak ada. Kita kipas tak ada, aircon tak ada. Jadi Sayyidina Abu Bakar telah berjumpa Nabi dalam hal keadaan Nabi masih dalam keadaan tidak menyempurnakan pakaiannya. Dan Sayyidina Abu Bakar telah berjumpa, menziarahi Nabi, telah bertanya khabar dan menyelesaikan beberapa urusan. Summan sarafa, kemudian pulang. Fasta'dana Umar, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meminta izin pula daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lepas Sayyidina Abu Bakar ziarah Nabi, bertanya khabar ke Nabi, menyelesaikan beberapa urusan, Nabi dalam hal keadaan tidak menyempurnakan pakaiannya, sebahagian badan Nabi masih tersingkap dalam keadaan Nabi tak pakai pakaian dengan sempurna. Sayyidina Abu Bakar minta izin dan jumpa Nabi dalam keadaan pakaian demikian, dan selesai Sayyidina Abu Bakar balik. Kemudian Sayyidina Umar pula minta izin nak jumpa Nabi. Maka diberikan izin kepada Sayyidina Umar untuk jumpa Nabi dalam hal keadaan masih lagi Nabi dalam keadaan tidak menyempurnakan pakaiannya. Lewat itu sebahagian badan Nabi tersingkap, dan Sayyidina Umar masih kekal lagi. Nabi Muhammad SAW masih tidak menyempurnakan pakaiannya. Fa'azina lahu wa huwa ala tilkal halati faqada ilayhi ajatahu summa sarafa. Kemudian Sayyidina Umar telah berjumpa dengan Nabi, berbicara dengan Nabi, menziarahi Nabi, dan dia telah selesaikan hajatnya. Kemudian sarafa, kemudian dia pulang. Qala Utsman, kata Sayyidina Utsman, summa sta'zantu alaihi, kemudian aku telah minta izin daripada Nabi, daripada Sayyidatina Aisyah untuk berjumpa dengan Nabi. Kemudian aku dibenarkan untuk masuk dan duduk.
Terus kata Nabi, wa qala ijma'i alayki thiyabaki. Kata Nabi, segera mengambilkan pakaianku. Cepat-cepat Nabi menyempurnakan pakaian Nabi. Tadi Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar datang, Nabi kekal dalam keadaan pakaian tidak sempurna. Sayyidina Umar datang, Nabi kekal dalam keadaan pakaian tidak sempurna. Selepas itu Sayyidina Osman datang untuk berjumpa dengan Nabi. Segera Nabi berkata kepada Sayyidina Aisyah, cepat-cepat ambilkan pakaianku. Nabi terus menyempurnakan pakaian Nabi. Faqadatu ilai adati summan saraftu. Kata Sayyidina Osman, aku telah berjumpa dengan Nabi, berbicara dengan Nabi, menziarahi Nabi, dan aku telah selesaikan hajat-hajatku dengan Nabi. Kemudian aku telah berpergi. Kemudian aku pulang. Faqalat Aisyah, maka telah berkata isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mali la araka fazi'ta li Abi Bakr wa Umar kama fazi'ta li Utsman. Tidaklah saya melihat, dan kamu, tidaklah aku melihat, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat kamu bergegas menyempurnakan pakaianmu pada Sayyidina Abu Bakar dan Umar, seperti mana kamu bergegas menyempurnakan pakaian kamu bersama Sayyidina Osman. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita nak belajar sifat, sifat malu, sifat segan yang ada pada diri para sahabat. Sehingga apa tuan-tuan? Nabi SAW sendiri pun segan dengan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Tengok, bila Sayyidina Abu Bakar datang ziarah, Nabi kekal dalam keadaan tidak sempurna pakaiannya. Sayyidina Umar datang ziarah Nabi, Nabi kekal dalam keadaan tak sempurnakan pakaiannya. Bila Sayyidina Osman datang menziarahi Nabi, segera Nabi menyempurnakan pakaian Nabi. Maka isteri Nabi Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, saya melihat Rasulullah tidak menyempurnakan pakaian ketika ayah saya ziarah, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Umar ziarah Rasulullah masih kekal dalam keadaan demikian. Tetapi Sayyidina Osman bila ziarah, Rasulullah segera menyempurnakan pakaian. Kenapa ya Rasulullah? Kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Utsmana rajulun hayyun. Sesungguhnya Sayyidina Osman seorang lelaki yang pemalu. Sayyidina Osman ni seorang lelaki yang sangat malu. Wa inni khashitu in adhintu lahu ala tilkal halah la yuballighuni ilayya hajati. Dan aku khawatir dan aku risau dan aku takut sekiranya aku mengizinkan Sayyidina Osman masuk untuk berjumpa denganku dalam keadaan hal demikian, iaitu dalam keadaan Nabi tidak berpakaian, dalam hal keadaan Nabi Sayyidatina Aisyah ada kat situ, la yuballighu ilayya hajatah. Maka pasti Sayyidina Osman tidak akan sampaikan kepadaku apa hajat-hajat dia. Al-Fadhil Dr. Mukhtar, alhamdulillah, selamat bergabung, masya-Allah. Jadi kata Nabi menjawab persoalan Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya Sayyidina Osman ni seorang lelaki yang pemalu, dan aku takut, aku bimbang kalau aku izinkan dia masuk berjumpa denganku dalam keadaan pakaian tidak sempurna. Dalam keadaan dari riwayat lain, Sayyidatina Aisyah duduk ada bersama Nabi, nescaya Sayyidina Osman akan malu dan takkan menyampaikan hajat-hajatnya, kemudian dia akan segera pulang. Bila Sayyidina Abu Bakar datang, Sayyidina Aisyah bersama dengan Nabi jugalah, sebab itu bapa mertua dia. Tapi bila Sayyidina Umar datang, mungkin dari riwayat kata Sayyidina Aisyah ada juga, masih duduk lagi di tempat-tempat yang sama. Sayyidina Umar buat tak tahu je, teruskan. Tapi bila Sayyidina Osman masuk, Nabi segera menyempurnakan pakaian. Dalam riwayat yang lain, Nabi suruh Sayyidina Aisyah masuk ke dalam, jangan duduk bersama Nabi dengan Sayyidina Osman. Kerana Sayyidina Osman sangat-sangatlah malu. Ya, Masya Allah tuan-tuan yang bergabung
Kalau ada kesempatan, ada ruang, boleh share live kita dengan kawan-kawan di FB, kawan-kawan di WhatsApp. InsyaAllah mana-mana yang ada kelapangan boleh sama-sama bergabung, insyaAllah. Seterusnya dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, Inna Rasulullah sallallahu qala li Aisyah, ala astahyi mimman tastahyi minhul malaikah. Dalam riwayat yang lain Sayyidina Rasulullah, dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah tidak patut aku malu kepada seseorang yang seluruh para malaikat malu dengannya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, hadirin yang berbahagia, bagaimana seorang Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW berkata, bagaimana aku tidak malu kepada seseorang yang seluruh malaikat malu dengannya? Subhanallah, ini sifat malu yang begitu hebat, begitu tinggi, sehingga kan para malaikat pun malu dengan Sayyidina Osman. Ini makam apa tuan-tuan? Ini makam, bagaimana makam disampai, kedudukan disampai, keagungan sifat disampai pada Sayyidina Osman ni? Ini bukan jalang-jalang sifat, ini bukan jalang-jalang manusia. Subhanallah. Kan? Tuan-tuan tahu tak siapa Sayyidina Osman ni? Kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini adalah bapa mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi sepatutnya Nabi lebih segan dengan Sayyidina Abu Bakar. Kan? Nabi lebih malu besar lagi dengan Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni bapa mertua Nabi. Sayyidina Umar siapa? Bapa mertua Nabi. Nabi bagi tahu, kalau ada Nabi sifat aku, nescaya Umar adalah layak menjadi Nabi. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Nabi tidaklah malu dengan malu yang demikian tadi. Sedangkan dua-dua itu adalah bapa mertua Nabi. Adapun alhamdulillah di Seremban gambar dan suara jelas, alhamdulillah. Kan, saya punya mikrofon agak rosak, jadi saya tak guna mikrofon tambahan, guna mikrofon telefon ni saja. Jadi kalau ada tak jelas, saya akan cuba dekatkanlah suara saya, insya-Allah. Alhamdulillah, kawan-kawan yang baru bergabung, selamat datang. Kita sedang berbicara tentang sifat malunya Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Kan, di antara riwayat Nabi ceritakan bahawa, adakah aku tidak malu dengan seseorang yang seluruh para malaikat malu dengannya? Subhanallah. Bagaimana seorang manusia biasa seperti kita, Nabi SAW sendiri malu dengan dia, dan seluruh malaikat malu dengan dia. Tuan-tuan boleh bayangkan tak tuan-tuan? Kan? Kalaulah Nabi nak malu, Nabi sepatutnya lebih segan dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, sebab beliau berdua ni adalah bapa mertua Nabi. Adapun Sayyidina Osman siapa? Sayyidina Osman ni adalah anak menantu Nabi. Sayyidina Osman ni siapa? Menantu Nabi SAW. Tetapi bila Sayyidina Osman masuk menziarahi Nabi, segera Nabi kumpulkan pakaian sempurna dan suruh Sayyidatina Aisyah duduk di dalam, supaya Sayyidina Osman ini dapat menyampaikan hajat dia dan pergi. Kalau tak, Sayyidina Osman akan masuk jumpa Nabi, tak sampaikan hajat dia, kemudian dia akan balik. Sehingga dari riwayat Nabi beritahu, tidakkah aku malu kepada seseorang yang seluruh para malaikat malu dengannya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan? Jadi kita tengok tuan-tuan, apa di antara sifat malu Sayyidina Osman ni? Apa di antara sifat malu Sayyidina Osman ni tuan-tuan? Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Osman ni tidak pernah melihat aurat dia sendiri. Riwayat yang lain, kalau mandi dalam keadaan bergelap-gelap, mandi dalam keadaan berpakaian. Tak pernah dalam riwayat Sayyidina Osman melepaskan pakaiannya, sama ada dalam keadaan mandi ataupun dalam keadaan tidur. Tidak melepaskan pakaiannya kerana begitu hebatnya sifat malu Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Kan? Jadi tuan-tuan, ini adalah sifat yang agung, yang susah untuk kita amalkan, sehingga aurat sendiri pun Sayyidina Osman tidak melihatnya. Kan? Bahkan tuan-tuan, ada satu riwayat, ada juga riwayat yang bagi tahu Sayyidina Osman ni dia malu apabila isteri dia melihat aurat dia.
Padahal dalam fiqh perkara ni dibenarkan. Dalam fiqh suami isteri tidak ada aurat, kan? Tetapi dalam riwayat Sayyidina Osman malu untuk isteri dia melihat aurat dia, kan? Subhanallah. Subhanallah, bagaimana hebatnya sifat malu Sayyidina Osman ni, kan? Kalau bersama dengan isterinya, ya di malam hari, di tempat yang gelap, dalam keadaan berpakaian selimut, dalam keadaan tidak melihat aurat secara total. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan tuan-tuan tengok, tuan-tuan hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu telah Nabi nikahkan oleh anak Nabi sebanyak 2 orang, kan? Ummul Kalsum dengan Siti Ruqayyah, kan? 2 anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah Nabi nikahkan kepada Sayyidina Osman. Bukan satu waktu lah. Mula nikah seorang anak Nabi yang perempuan, lepas tu meninggal dunia, Nabi nikah lagi satu lagi anak Nabi kepada Sayyidina Osman. Dan pernah kita jumpa dalam satu riwayat, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah aku ada 1000 anak perempuan, satu-satu aku akan nikahkan kepada Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Subhanallah. Tuan-tuan, nak bagi tahu apa, tuan-tuan? Begitu agungnya Sayyidina Osman sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata demikian. Tuan-tuan, kita ni sebelum nikah dengan seseorang tu, calon bapa mertua kita kata, eloknya orang ni, kan? Eloknya pemuda ni, kan? Sembahyang, bagusnya ustaz ni, kan? Cakap lembut, baiklah. Sebelum kita nikah dengan seseorang wanita tu, kita kenal dengan calon bapa mertua kita, mak mertua kita. Baik je, semua puji, baguslah calon kamu tu, kan? Lepas nikah, tuan-tuan, baru true colour tu nampak, kan? Barulah macam-macam keadaan. Kita kenal bapa mertua kita, bapa mertua kita kenal kita. Sampai-sampai ada juga orang kata, kalau lah aku tahu menantu aku macam ni, aku tak nikahkan anak aku dengan menantu aku ni. Itu umumnya manusia lah. Kita lah tu, kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, lepas anak Nabi meninggal dengan Sayyidina Osman, Nabi nikahkan lagi anak Nabi kepada Sayyidina Osman. Dan ada riwayat bagi tahu, kalaulah aku ada 1000 orang anak, nescaya satu-satu aku akan nikahkan kepada Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Subhanallah. Tentu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, sehingga kesempurnaan yang ada pada beliau, sehingga Nabi pun suka, sehingga Nabi pun berbangga. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, apa lagi sifat mulia Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu? Dan riwayat bagi tahu, tidaklah ada seseorang yang paling banyak pernah menginfakkan harta ni jalan Allah melebihi Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kalau satu orang tu tolong kita, kan, ramai tolong kita, tapi salah seorang ni dia tolong kita ni paling banyak tolong dia ni. Tuan-tuan ada kawan, ataupun tuan-tuan ada anak, ataupun tuan-tuan ada penginfak dan sebagainya, semua orang tolong tuan-tuan. Tapi ada satu orang ni, dia tolong paling banyak. Dia tolong paling banyak duit, paling banyak masa, paling banyaklah dia tolong. Apa pandangan tuan-tuan, apa perasaan tuan-tuan kepada orang yang paling banyak tolong tuan-tuan? Mesti tuan-tuan sangat berterima kasih, sangat gembira, sangat seronok. Maka ini siapa, tuan-tuan? Ini adalah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, orang yang pernah menginfakkan perkara yang paling banyak harta di jalan Allah, khususnya kepada Nabi. Walaupunlah maqam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tu melebihi Sayyidina Osman, betul. Situ tidak dapat kita nafikan. Cuma sekarang kita tengah membicarakan tentang kemuliaan Sayyidina Osman. Dan di antara kemuliaan Sayyidina Osman adalah Sayyidina Osman Sayyidina Osman adalah orang yang paling banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah ketika zaman Nabi. Subhanallah, hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu ajmain. Apa lagi sifat mulia Sayyidina Osman radhiyallahu anhu? Sayyidina Osman ni adalah orang yang rapat dengan Quran, lazim dengan Quran. Sekarang ni kita baca Quran rasa apa? Resam Osmani. Sayyidina Osman telah himpunkan, kan, dan dicetakkan dan diberi ke seluruh negara, sehingga yang banyak diamalkan Al-Quran di seluruh dunia sekarang adalah Resam Osmani. Jadi Sayyidina Osman ni adalah orang yang rapat dengan Quran. Dalam riwayat, Sayyidina Osman menghabiskan
mengkhatamkan Al-Quran di malam harinya sebanyak 2 kali khatam. Maaf. Setiap malam Sayyidina Osman mengkhatamkan Al-Quran dengan sekali khatam. Saya ulang balik tuan, dalam riwayat Sayyidina Osman radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran di dalam solat malamnya 1 kali khatam setiap malam. Ada riwayat demikian. Bagi tahu tuan-tuan, Sayyidina Osman ni dengan Quran, subhanallah. Kan, rapat dalam solat khatam sekali. Dan dalam riwayat di akhir nyawa Sayyidina Osman. Dalam riwayat Sayyidina Osman hidup panjang 80 lebih tahun. Dan riwayat kata Sayyidina Osman meninggal 85 tahun. Sayyidina Osman ni umur panjang. Dan di akhir hayat Sayyidina Osman, dalam riwayat Sayyidina Osman telah khatamkan 2 kali khatam Quran. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tuan-tuan, umumnya manusia ni makin tua makin uzur. Kalau waktu muda boleh tahajud 2 jam, waktu tua bila umumnya dia tahajud 1 jam. Kalau waktu muda dia dapat khatamkan Quran sekali 1 malam, umumnya waktu tua dia dapat khatamkan Quran 2 malam, satu kali setiap 2 malam. Biasanya makin tua makin uzur, makin ada rukhsah, keringanan untuk melaksanakan amal ibadah ketika kekuatannya masih muda. Kadang-kadang waktu tua susah nak puasa, waktu tua susah nak sembahyang, duduk nak sujud dengan sempurna, nak duduk tahiyat awal dengan sempurna, tahiyat akhir dengan sempurna. Kita orang tua sembahyang atas kursi. Bila dah tua uzur payah nak pergi masjid. Umumnya waktu dah tua makin uzur. Tapi dari riwayat Sayyidina Osman, waktu makin tua, waktu makin lanjut usia, 1 malam khatamkan Quran 2 kali khatam. Allah, ini kemuliaan, ini izzah, kehebatan, keagungan yang ada pada Sayyidina Osman, walaupun hakikatnya Allah yang beri taufik. Tuan-tuan, jadi apa lagi kemuliaan Sayyidina Osman? Tuan-tuan, Sayyidina Osman ni di akhir hayat dia, waktu dia umur 80 tahun lebih, ada suatu orang wanita ingin bernikah dengan Sayyidina Osman. Kalau ada orang tua kahwin, kadang-kadang kita kata gatal pakcik tu, kan? Kadang-kadang lah yang jahat ni tu. Ataupun kita akan kata pakcik tu yang nak kahwin. Kita kata pakcik tu cari anak dara ke janda ke, kita akan cakap pakcik tu yang nak kahwin. Tapi Sayyidina Osman radhiyallahu anhu umur 80 tahun lebih, ada orang wanita datang jumpa dia, wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Osman, boleh tak saya nak nikah dengan kamu? Allahu akbar. Tuan-tuan, macam mana kehebatan seorang lelaki, seorang sahabat, seorang menantu Nabi, seorang Amirul Mukminin, seorang yang hebat, seorang yang zuhud, seorang yang ahli Al-Quran, seorang yang pemalu, seorang yang hebat, dah tua lagi. Seorang wanita datang, wahai Sayyidina Osman, boleh tak saya menikah dengan kamu? Jadi bukan Sayyidina Osman yang nak nikah dengan wanita tu. Wanita tu yang nak nikah dengan Sayyidina Osman. Dan riwayat kata wanita tu muda, belasan tahun, 18 tahun dalam riwayat umur wanita tu muda lagi. Jadi Sayyidina Osman kata, kenapa kamu nak nikah dengan saya? Saya ni dah tua, kamu tu muda lagi. Subhanallah. Sayyidina Osman kata, saya ni dah tua, kamu tu muda lagi. Kenapa kamu nak nikah dengan saya? Saya orang tua. Maka wanita tu bagi tahu, di antara riwayat bagi tahu, saya mahu mengambil kebaikan tuan. Saya sangat mencemburui masa-masa muda tuan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dia, mengambil keberkahan para sahabat, nak ambil apa manfaat Sayyidina Osman ni, dan mencemburui masa mudanya Sayyidina Osman bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dimulakan Allah Subhanahu wa taala, serba sedikit kisah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, sifat malunya, sifat dia dengan Al-Quran, pembacaan Al-Qurannya, menghimpunkan Al-Qurannya, menghatamkan Al-Qurannya, di seluruh sifat-sifat malu yang ada para sahabat, khususnya Sayyidina Osman. Sehingga apa? Sehingga seluruh malaikat malu dengan Sayyidina Osman, sehingga Nabi pun malu dengan Sayyidina Osman, sehingga Nabi pun menikahkan anaknya kepada Sayyidina Osman. Inilah kemuliaan yang ada pada seluruh para sahabat, dan khususnya pada Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita kenal Sayyidina Osman, atau kalau kita kenal para sahabat yang lain, kita akan bagi nama anak kita dengan nama mereka. Muhammad Osman Affan bin Muhammad fulan-fulan. Kita kenal dia, kita jatuh cinta dengan dia. Dia ni orang hebat. Dia ni kepujian Nabi, kebanggaan Nabi, kepujian Nabi ada pada Sayyidina Osman. Maka kita ambil nama mulia tu. Kan? Kita sekarang ni, zaman sekarang, kita tak rajin dah dengar orang bagi nama anak Sayyidina nama anak Abu Bakar,
nak bagi anak Muhammad Umar. Jarang dah. Sebab kenapa? Tak kenal maka tak cinta. Bila kita kenal, Allah hebatnya. 10 sahabat dijamin syurga. Paling-paling kalau kita ada anak lelaki 10 ni kita bagi nama 10 ahli syurga ni. Tapi sebab kita tak bagi, kita tak kenal, maka kita tak jatuh cinta. Allah, inilah kelemahan kita. Inilah kelemahan umat Islam. Kan, maka macam mana nak jatuh cinta pada para sahabat? Maka kita baca kisah para sahabat, kita muzakarah kisah para sahabat. Anak Nabi kan, ada 4 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Jadi 4 perempuan kisah anak Nabi ni, kita bagi nama anak kita dengan nama anak Nabi. Isteri Nabi dan riwayat ada 11. Isteri Nabi dan riwayat ada 11. Ketika Nabi wafat tinggal 9. Dan semua isteri Nabi ni adalah isteri ataupun wanita yang hebat, yang agung. Yang hebat, yang agung, bukan biasa-biasa. Sehingga para ulama berkatakan berkumpul seluruh para wali di kalangan lelaki tidak dapat menyamai seorang kemuliaan para sahabat. Berkumpul seluruh wali-wali di kalangan wanita tidak akan dapat menyamai dengan seorang pun wanita di kalangan para sahabat. Apatah lagi berkumpulnya seluruh orang yang hebat dibandingkan dengan isteri Nabi. Seluruh isteri Nabi adalah wanita yang agung, wanita yang hebat. Jadi kalau kita kenal, kita bagi nama anak kita isteri Nabi. Kan, Ummu Salamah, Ummu Hani, Sayyidatina Aisyah, kan, Hafsah dan sebagainya. Tapi ini sebab kita tak kenal, kita tak cinta, Allah, ni kelemahan kita. Lepas tu boleh tanya lagi ustaz nak bagi anak saya nama apa? Kan? Lepas tu ustaz bagi nama para sahabat. Tak kenal ustaz, bagilah nama yang rare sikit, yang sedar sikit. Allah, kata guru kami, bagi nama-nama yang rare. Bagi nama-nama rare apa? Bagi nama para sahabat. Para sahabat ada 124,000 dari riwayat. Dari riwayat lain ada 200 ke atas. Bagi nama yang pelik-pelik. Nama anak kau siapa? Ibnu Rawah. Itu siapa tu? Ada orang belajar agama kat Jordan. Ibnu Rawah ni sahabat kat Jordan ni. Aku dulu belajar kat Jordan ni. Kan? Betul? Apa kisah dia? Orang akan mula tanya-tanya. Kan? Osman bin Talha, Osman bin Maz'un, Osman bin Affan. Kan? Banyak nama sahabat nama Osman. Osman Talha, Osman Maz'un, Osman bin Affan. Banyak lagi sahabat. Kan? Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Rawaha, Abdullah ibn Mas'ud, kan? Abu Darda, Abu Zar, macam-macam nama para sahabat. Maka sebab ini ialah kita kena kenal, maka baru kita cinta. Tak kenal, tak cinta. Maka dimulakan Allah SWT, kan? Kena dapat anak lagi ni. Dr. Muntah, Alhamdulillah, kena musyarat elok Dr. Muntah. Dapat anak lagi, boleh dimusyaratkan. Kalau dapat ibu lagi, itu berat nak dimusyaratkan. Boleh, insyaAllah dimulakan Allah SWT. Semoga ada manfaatnya perbicaraan kita, muzakarah kita, kan, pada hari ini insyaAllah. Yang baik pada Allah, lemah pada kelemahan saya. Terima kasih kepada Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Nazir, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilan, Surau An-Nur yang mencadangkan kuliah ni dilaksanakan. Seluruh hadirin hadirat, ayah dan bunda, adik-adik yang dimulakan Allah SWT, semoga pagi Ahad kita ni mendapatkan keberkahan yang baik daripada Allah SWT. Dan maka kita akhir majlis kita dengan sedikit doa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabila liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma hdi man yarana wahdi man la yarana wahdi an-nas jami'a. Allahumma ruddana wa ruddal muslimin ila dinika raddan jamila. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.